عليكم وأموات المسلمين الجميع بنية الفتوح والبنوح وصلاح الجسد الروح بسر الفاتحة ونية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang dikasihi lagi dihormati Tuan Imam, ahli-ahli jawatan kuasa Surau Ar-Rahmah, pimpinan-pimpinan masyarakat setempat, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min zulumatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bi izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوه لك بنعمتك علي وأبوه بذنب فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صل على سيدنا محمد النور المذهب النسيان بالنور وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد معلوم لك. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل إلهنا فأكرمنا بالفهم والحفظ كل ما سمعنا من العلم والقرآن. إلهنا فأكرمنا بحسن الصوت حتى من سمع قراءتنا يزداد رقة وإن كان قاسي القلب. إلهنا فأكرمنا برزق الحلال وارزقنا من حيث لا نحتسب. أمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan iradah daripadanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kesihatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat panjang umur kepada kita untuk sama-sama kita melangkah ke tahun baru 2015 ini dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala masih mengasihi kita. Allah Subhanahu wa taala masih memandang kita. Allah Subhanahu wa taala masih memelihara kita. Allah Subhanahu wa taala masih mengekalkan nikmat-Nya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih mengekalkan keimanan dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala masih menempatkan kita di tempat-tempat yang baik untuk kita berada di dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mendengar sebahagian daripada ayat-ayatnya, untuk kita mendengar sebahagian daripada sabdaan baginda Rasulnya, wasiat, tausiah yang ditinggalkan oleh para salafun salih. Mudah-mudahan ianya akan memberikan manfaat dan faedah dalam membimbing perjalanan kehidupan kita di atas muka bumi ini menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pandangan rahmat Allah, dalam pandangan redha daripada Allah, dalam penganugerahan keampunan yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dititikkan benih kasih sayang kita kepada Allah dan kasih sayang kita kepada junjungan besar baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita berada pada bulan Rabiul Awal, bulan keputeraan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa sesungguhnya kita mengingati hari-hari yang penuh bersejarah ini, bulan yang penuh dengan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala,
kerana pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan junjungan besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang terakhir untuk membimbing manusia keluar daripada kegelapan menuju kepada cahaya Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan manusia daripada kesesatan menuju petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan mengikuti bulan Rabiul Awal ini dengan penuh peradaban, dengan penuh akhlak sebagaimana yang diinginkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perutusan baginda adalah untuk memperbaiki akhlak-akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa sesungguhnya tidaklah aku diutuskan melainkan untuk memperbaiki akhlak-akhlak kalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa merahmati, memberkati serta memberikan pengampunan kepada kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersempena dengan kuliah kita yang masih lagi berada pada awal ataupun pada hari-hari awal tahun baru. Kita baru berada pada hari yang ketiga daripada bulan Januari 2015 ini. Pada malam ini saya merasa untuk tidak meneruskan silibus pengajian kita, tetapi sebaliknya saya nak mengajak tuan-tuan yang ada pegang kitab untuk terus membuka kepada muka surat 207 untuk kita membicarakan sesuatu yang agak baik, sesuatu yang agak bermanfaat bagi kita menilai kehidupan kita pada tahun yang lalu dan kehidupan kita pada tahun yang akan datang, di bawah tajuk yang ditulis oleh Dr. Aid Al-Qarni juga dalam kitab yang sama yang bertajuk Jiwa Kamu yang Sangat Berharga. InsyaAllah pada malam ni kita akan membicarakan tentang tajuk Jiwa Kamu yang Sangat Berharga bersempena dengan tahun baru yang sedang kita lalui ini. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 207. Segala pujian hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi dan Rasul yang paling mulia, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga dan para sahabatnya. Amma ba'du, wahai para manusia, tahun demi tahun telah meninggalkan kita. Kita pun menghadapi tahun baru yang menyambut kita. Kita telah meninggalkan tahun yang lalu dengan segala kebaikan dan keburukannya. Kita melupakan apa yang telah kita perbuatkan di dalam tahun tersebut. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang kita perbuatkan. Allah telah mencatat segala apa yang kita perbuat di buku catatan yang berada di sisinya. Allah tidak sesat dan juga tidak akan lupa akan catatan amal perbuatan kita. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mukaddimah awal Dr. Aid Al-Qarni mengingatkan kepada kita bahawa kita telah meninggalkan tahun yang lalu dan kita sedang menghadapi tahun baru. Kita telah meninggalkan segala kebaikan dan keburukan pada tahun yang lalu. Kita mungkin lupa akan amal soleh yang pernah kita lakukan pada tahun yang lalu, dan kita juga mungkin lupa akan kejahatan, keburukan, kezaliman yang pernah kita lakukan pada tahun yang lalu. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kalau di pihak media-media masa pada penghujung tahun mereka mampu untuk buat flashback untuk mengingatkan kepada kita apa yang berlaku daripada Januari, apa yang berlaku pada Februari, Mac, April pada tahun yang lalu, ditutup di penghujungnya dengan kejayaan, dengan kesedihan dan sebagainya. Jika perkara-perkara yang sedemikian manusia dapat mencatatnya dengan baik, manusia dapat merakamnya dengan baik, apatah lagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah sesat. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah terlupa untuk mencatat semua amalan-amalan yang dikerjakan oleh manusia, perilaku manusia baik ataupun buruk, dalam kitab catatan yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala.
dan kitab catatan itu akan diserahkan kepada kita pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita melupakan dan melalaikan apa yang telah kita perbuatkan. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lupa akan apa yang telah kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Kahfi pada ayat yang ke-49, di mana perkataan ini akan diucapkan oleh manusia-manusia yang celaka, akan diucapkan oleh manusia-manusia yang sengsara pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah merakamkan perkataan golongan-golongan ini nanti dalam kitab Al-Quran yang diturunkan, yang diwahyukan kepada junjungan besar baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan peringatan kepada umatnya yang mendengar akan catatan ayat Allah Subhanahu wa taala ini agar berazam, agar melakukan satu tekad bahawa perkataan-perkataan yang telah dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan kita ungkapkan pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala, tidak akan kita ungkapkan, tidak akan kita katakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka berkata, siapa mereka? Golongan-golongan yang mendapat buku catatan dengan tangan kirinya, golongan-golongan yang mendapat buku catatan daripada belakang mereka. Mereka akan mengatakan, aduhai celakalah kami, ya wailatana, celakalah kami pada hari ini, ma li hadzal kitab, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan tertulis dalam setiap lembaran-lembaran kitab catatan yang diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka pada hari akhirat nanti. Dan Allah Subhanahu wa taala telah membuat penafian bahawa sesungguhnya perkara yang telah diserahkan bukanlah merupakan satu kezaliman daripada Allah, bukanlah satu penganiayaan daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menutup ayat yang ke-49 daripada surah Kahfi ini dengan mengatakan, wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak menganiaya seseorang pun jua daripada kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi kita, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menganiaya kita, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala tak pernah buat tahana kepada kita, tuan-tuan. Namun kitalah yang menzalimi diri kita sendiri, kitalah yang buat tahana terhadap diri kita sendiri, kitalah yang telah melakukan sesuatu yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Kitab buku catatan Allah tidak meninggalkan satu kebaikan pun dan tidak melepaskan satu kejahatan pun. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, benar kita telah melalui tahun yang sangat panjang. Tahun yang berlalu begitu cepat bagaikan kerdipan mata. Akan tetapi semua amal perbuatan yang kita kerjakan pada tahun itu tidak terlepas daripada ilmu Allah, tidak pernah terlepas daripada hisab Allah, dan tidak akan terlepas daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setelah Allah Subhanahu wa taala mengambil kita, mengembalikan kita, memindahkan kita ke dalam alam barzahnya, dan seterusnya setelah bumi dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dibangkitkan di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala, dan setiap seorang daripada kita akan melalui penghisaban dengan bersendirian menuju kepada Allah Subhanahu wa taala secara bersendiri. Dan di antara persoalan-persoalan yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ialah sebagaimana yang dirakamkan oleh Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun pada ayat 112, qala kam labistum fil ardi adada sinin. Ini antara persoalan yang akan ditanyakan oleh Allah kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Allah akan menanyakan kepada kita, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di atas muka bumi? Maka sebahagian daripada kita yang mati pada usia 30-an akan menjawab, aku hidup 30 tahun lebih. Yang mati pada usia 40-an akan jawab, aku mati usia 40 sekian-sekian. Yang mati usia 50, dia akan jawab, aku mati umur sekian.
Aku hidup di atas muka bumi 60 tahun. Aku hidup di atas muka bumi 65 tahun. Aku hidup di atas muka bumi Allah 70 tahun. Aku hidup 80 tahun. Kita akan menjawab, tuan-tuan, persoalan yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala kam labistum fil ardi adada sinin. Berapa lamakah kamu hidup di atas muka bumi? Setelah kita menjawab kita hidup 60 tahun, kita hidup 70 tahun, kita hidup 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, seterusnya Allah Subhanahu wa taala akan meneruskan soalan yang kedua kepada manusia yang dirakamkan dalam surah Fatir pada ayat yang ke-37. Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nazir. Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nazir. Allah meneruskan persoalannya kepada kita, tuan-tuan. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mahu berfikir? Allah menanyakan kepada kita, tuan-tuan, adakah 60 tahun kita hidup tidak cukup untuk kita berfikir? Adakah 70 tahun kita hidup tidak cukup untuk kita berfikir? Adakah 80 tahun kita hidup tidak cukup untuk kita berfikir? Untuk kita berfikir mencari jalan yang benar, untuk kita berfikir menyingkirkan sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa taala, untuk kita berfikir menanamkan keimanan yang tebal kepada Allah Subhanahu wa taala, menanamkan keimanan kita kepada ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menanamkan keinginan, menanamkan dalam hati kita keimanan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 80 tahun, 70 tahun tidak cukup untuk kita membekalkan diri kita dengan pakaian sunnah yang ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 70 tahun kita hidup tidak cukup untuk kita membekalkan diri kita dengan mengamalkan syariat-syariat yang telah ditinggalkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 70 tahun tidak cukupkah untuk kita berfikir menjadi orang yang matang? 60 tahun tidak cukupkah untuk kita berfikir menjadi orang yang dewasa? 60 tahun tidak cukupkah kita berfikir untuk menjadi kita manusia yang cerdik, untuk meninggalkan kemungkaran, untuk meninggalkan kejahatan, untuk meninggalkan kezaliman? 70 tahun tidak cukupkah untuk kita berfikir mencari jalan yang benar menuju kepada Allah Subhanahu wa taala? 70 tahun tidak cukupkah untuk kita berfikir untuk kita meraih redha Allah daripada kita meraih kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala? Ini persoalan yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah meneruskan persoalannya, waja'akumun nazir, waja'akumun nazir. Tidak dan tidak datangkah kepada kalian sang pemberi peringatan kepada kalian? Sepanjang 60 tahun hidup, tak adakah orang yang datang ceramah dalam kampung kalian? 60 tahun hidup, tak adakah orang yang membuat kuliah, yang mengadakan majlis-majlis ilmu di tepi rumah-rumah kalian? 70 tahun hidup, tak adakah terlintas pada telinga kalian orang-orang yang memberikan syarahan, yang membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan nasihat, untuk memberikan teguran, untuk memberikan tunjuk ajar sebagaimana yang diinginkan oleh Allah, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akan menanyakan kepada kita, tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, bagi orang yang belum pernah pijak kuliah, bagi orang yang belum pernah mencenderungkan hatinya untuk memilih majlis-majlis ilmu pada malam-malam hari, bagi orang yang masih terus melalaikan kehidupannya, bagi orang yang terus bersangka buruk dalam dirinya, yang mengatakan majlis-majlis ilmu ialah tempat untuk kata dekat orang, majlis-majlis ilmu adalah tempat untuk berpolitik. Masih ada dalam diri masyarakat kita yang sampai 2015 yang masih mengatakan dia merasakan tak ada apa faedah yang dapat diambil daripada majlis-majlis ilmu melainkan cemuhan, fitnah, cacian dan sebagainya. Ingatlah tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, bahawa perkataan yang kita rakamkan daripada Al-Quran, Al-Mu'minun 112 dan Fatir ayat yang ke-37 tidak ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada lembu dan kerbau. Allah Subhanahu wa taala tidak akan tanyakan kepada siapa lagi? Allah tak akan tanyakan kepada rusa, kepada kijang. Allah tak akan tanyakan perkataan qala kam labistum fil ardi adada sinin kepada kambing. Allah tak akan tanyakan kepada binatang-binatang ternakan, kepada lembu, kuda.
Allah takkan tanyakan kepada lembu kuda, awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi wa ja'akumun nazir, berapa lamakah kamu hidup di atas muka bumi, adakah tidak cukup untuk kamu berfikir, tidak datangkah kepada kamu sang pemberi peringatan? Persoalan itu tidak akan ditanyakan kepada burung-burung, ayam, titik dan sebagainya. Namun persoalan ini tuan-tuan dan puan-puan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadbir bumi, untuk memimpin permukaan muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan usik lembu dan kerbau, tuan-tuan. Sebab itu persoalan tentang kata, tentang maki, tentang cacian yang kita bacakan di dalam majlis-majlis ilmu, dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala ini adalah peringatan untuk manusia. Kalau masuk dalam kandang lembu baru nak jumpa lembu kata. Tapi kalau masuk dalam majlis ilmu, masuk dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, rumah Allah Subhanahu wa taala adalah tempat untuk memberikan peringatan kepada manusia. Kalau masuk dalam tu tiba-tiba contoh yang diberikan adalah manusia, itu bukan kata kepada manusia. Itu memang untuk menyebutkan perbuatan dan perilaku yang sedemikian agar manusia yang sedemikian itu mendapat pengajaran, mendapat keampunan daripada Allah, mendapat hidayah dan petunjuk daripada Allah, dan orang lain yang mendengar kisah yang telah dilontarkan dalam kuliah tersebut berkaitan dengan nama fulan bin fulan agar mereka menjauhi perbuatan-perbuatan buruk yang telah dikerjakan oleh orang yang diberikan contoh oleh penceramah dalam majlis-majlis ilmu. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kami tidak memberikan kelonggaran berupa waktu kepada kamu semua, kata Allah. Apakah kami tidak memberikan kebebasan kepada kamu semua? 80 tahun tak cukup bebaskah kita? 70 tahun tak cukup merdekakah kita? 90 tahun tak cukup matangkah kita? Untuk kita mentadbir muka bumi Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih redha daripada Allah, untuk meraih kasih sayang daripada Allah, untuk meraih cinta baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah menyebutkan kisah kaum yang ingkar terhadap mereka, namun mereka telah mengingkari kisah-kisah tersebut. Allah merakamkan dalam Al-Quran pelbagai kisah umat-umat yang terdahulu, bagaimana berlakunya kebinasaan bagi umat Nabi Allah Lut, bagaimana berlakunya kebinasaan bagi umat Nabi Allah Hud, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memusnahkan umat Nabi Allah Nuh, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memusnahkan umat Nabi Allah Syuaib dan lain-lainnya. Dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertujuan untuk memberikan peringatan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pembinasaan yang berlaku pada umat-umat yang terdahulu dapat kita hindarkan, dapat kita jauhkan, agar kita dapat menjauhkan umat kita pada hari ini daripada melakukan kemusnahan, daripada melakukan kefasikan, daripada melakukan kefasadan sebagaimana dilakukan oleh umat-umat yang terdahulu. Namun mereka tetap menghabiskan umur mereka hanya untuk bermain-main, hanya untuk bersenda gurau, hanya untuk mensia-siakan syariat Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk melampaui batas yang ditentukan oleh Allah. Pada saat penyesalan mereka berkata, ya hasratana ala ma farratna fiha, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, manusia berada di atas muka bumi dengan penuh ketakburan, dengan penuh kesombongan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseolahnya kalau mereka yang mentadbir sudah mententu mereka tidak akan melakukan sebagaimana orang lain yang mentadbir. Sebagaimana ada ucapan masyhur, sepanjang banjir, sepanjang musibah, sepanjang bencana yang berlaku di negeri Kelantan, ada sebahagian daripada pemimpin-pemimpin masyarakat mengungkapkan bahawa inilah kesan daripada pemerintahan yang tidak cerdik, inilah kesan daripada pemerintahan yang bodoh, kerana mereka tidak ada hasil, mereka tidak tahu untuk mentadbir, sehingga akhirnya mereka menggondolkan bukit-bukit mereka, mereka menebang balak-balak mereka tanpa ada perkiraan, yang menyebabkan banjir yang berlaku, yang menenggelamkan hampir separuh negeri Kelantan ini adalah kerana kebodohan mereka dalam mentadbir. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bijak sangat mereka mentadbir,
bijaksananya mereka mentadbir sehingga air daripada Kelantan Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan pula sebahagian daripada Terengganu, dan sembilan Allah Subhanahu wa taala alirkan pula kepada Kepahang. Kenapa dia tak bercakap sekarang bahawa Terengganu juga bodoh mentadbir, kami juga bodoh mentadbir, sebab itulah Terengganu juga tenggelam. Kami bodoh mentadbir, sebab itu Pahang juga ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Air dibawa sampai ke Johor. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, dalam keadaan bencana yang sedemikian, dalam keadaan musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, manusia masih lagi melampaui batas. Manusia masih lagi belum cukup untuk tunduk dan syukur kepada Allah. Manusia masih lagi bermegah-megah dengan pangkat dan kedudukan. Manusia masih lagi bermegah dengan sokongan dan dukungan yang diberikan kepada mereka. Pada saat itulah nanti, sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-An'am ayat yang ke-31, ya hasratana ala ma farratna fiha, ucapan yang sekali lagi dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran untuk menunjukkan agar kita tidak menjadi, tidak mengungkapkan sebagaimana apa yang telah dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, bahawa ada daripada kalangan kita, ada daripada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari akhirat kelak, dia akan berkata perkataan seperti ini, ya hasratana ala ma farratna fiha, alangkah besarnya penyesalan kami pada hari ini ya Allah terhadap kelalaian kami tentang hari kiamat-Mu. Perkataan yang kalau di awal tahun ini kita mengungkapkan, kita mengatakan pada setiap saat, pada setiap masa, terlepas sikit ucapkan ya hasratana ala ma farratna fiha, lupa sikit, lalai dalam solat, di penghujungnya tutup ya hasratana ala ma farratna fiha. Asa duduk dalam keadaan yang gelisah, ucapkanlah ya hasratana ala ma farratna fiha, alangkah besarnya penyesalan kami pada hari ini. Sekarang ketika ruh masih lagi berada dalam jasad kita, kalau kita ungkapkan perkataan ini ya tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, maka insya-Allah kita akan dapat berubah. Kita akan dapat memperbaiki diri kita. Kita akan dapat memperbaiki akhlak kita. Kita akan dapat memperbaiki adab kita. Kita akan dapat memperbaiki tamadun yang kita bina. Ya hasratana ala ma farratna fiha. Ya Allah, besarnya penyesalan kami pada hari ini terhadap kelekaan dan kelalaian kami terhadap hari kiamat-Mu. Namun jika ucapan ini tuan-tuan kita ucapkan di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak ada manfaatnya, sudah tidak ada penilaiannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika perkataan ini kita ucapkan di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala, waktu itu sudah tiada amal yang mampu untuk kita kerjakan. Kita ucaplah sebanyak manapun perkataan ya hasratana ala ma farratna fiha, alangkah besarnya penyesalan kami pada hari ini tentang kelalaian dan kelekaan kami terhadap hari kiamat-Mu. Dulu orang memberikan peringatan tentang kiamat. Dulu orang menyuruh untuk melakukan persiapan untuk bertemu dengan hari kiamat. Kita menghabiskan usia kita tuan-tuan dalam keadaan kita tidak mempersiapkan diri kita dengan mengerjakan amal soleh yang cukup, untuk mengerjakan amal soleh mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menangguhkan amal-amal kebaikan kita, sehingga kita meletakkan dalil-dalil. Dan kemudian perkataan itu tuan-tuan yang kami bagi masyarakat Perlis tuan-tuan sangat terkilan, sangat terkilan apabila ada satu orang kepimpinan, dulu kepimpinan merupakan sebahagian daripada adun kita di satu kawasan yang dinamakan dengan Dun Santan. Dulu pernah menang kawasan Santan. Sekarang ketika mana dia telah menjadi satu orang yang tak ketahuan arah, dia tak tahu dia nak berada dalam kelompok mana dan sebagainya, maka perkataan yang saya ungkapkan tadi oleh sebahagian daripada pemimpin besar negara bahawa Kelantan tidak tahu memerintah, sebab itu mereka menggondolkan bukit-bukit mereka yang menyebabkan berlakunya banjir pada hari ini. Ada sebahagian daripada wang-wang yang tak cerdik di Perlis tuan-tuan, dia pun menukilkan perkataan yang sama dalam Facebooknya dengan mengatakan jika pembangkang memerintah Perlis, begitu jugalah yang akan dilakukan oleh pembangkang di negeri Perlis. Kerana Perlis tidak ada hasil, Perlis tidak ada minyak, Perlis tidak ada balak, yang ada cuma bukit bukau. Mungkin kepimpinan pembangkang di negeri Perlis nanti juga akan menggondolkan bukit-bukit di Perlis hanya untuk dijadikan simen-simen buat rumah dan sebagainya. Bujuklah dia kata Allah Subhanahu wa taala tak bagi menang lagi di bumi Perlis. Dan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini masyarakat kita hari ini tuan-tuan. Masyarakat yang dulunya boleh dianggap sebagai kepimpinan, bila dia sakit anitorik,
dia jatuh daripada perjuangan, dia terkeluar daripada landasan syariat, dia terkeluar daripada gagasan yang digagaskan oleh sebahagian aliran untuk menuntut sesuatu yang hak, maka bila dia bergerak seseorang, dia bergerak bersendirian, yang Nabi SAW mengatakan alaikum bil jamaah, kalian perlu duduk dalam jamaah. Sebahagian ahli-ahli sufi menyebutkan bahawa sesungguhnya serigala tidak akan makan kambing yang duduk dalam berjamaah. Serigala hanya akan makan kambing yang duduk seorang-seorang. Maka akhirnya macam itulah juga kambing yang memberikan rezeki kepada Ahmad Al-Bab, dia lari, namun dia bagi rezeki kepada Syawal, namun kawan ni tak ada rezeki pun tuan-tuan, melainkan tidak ada semuanya, melainkan baik muda baik tua semua mencemuh perkataan-perkataannya, mengatakan macam manalah hang boleh jadi seorang ustaz, macam manalah Al-Quran yang engkau hafaz tiba-tiba tak mampu untuk memberikan kecerdikan kepada kamu. Kenapalah bergerak bersendiri-sendirian, sedangkan kamu sekarang sedang dipermainkan oleh syaitan dan iblis laknatullahi alaih, menjadi musuh-musuh dalam pergerakan agama Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang sudah menghabiskan tahunnya, wahai orang yang sudah menghabiskan umurnya, adakah kamu sudah menghitung dan mengkoreksi tahun yang telah kamu lalui? Untuk apa tahun umur itu kamu habiskan? Adakah kamu ingat kebaikan dan keburukan yang telah kamu perbuatkan? Ketahuilah bahawa besok kamu akan menghadap Tuhanmu yang tidak akan samar akan hal yang tersembunyi. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah samar. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ragu dan was-was untuk mengatakan pada tarikh sekian dan sekian kita melakukan perbuatan sekian dan sekian. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah samar. Allah Subhanahu wa taala senantiasa yakin untuk mengatakan hal yang demikian telah dilakukan oleh kita ketika kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, bahawa dalam keadaan terang maupun gelap kita akan berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sehebat manapun kita, sejauh manapun manusia mendukung kita, sejauh manapun manusia menyanjung kita, sejauh manapun manusia menghamparkan permaidani kuning ketika kita berjalan, sejauh mana manusia menghamparkan permaidani merah dan biru untuk kita berjalan, namun besok pada hari akhirat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dirakamkan dalam surah Al-An'am pada ayat yang ke-94, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum, dan sesungguhnya kamu datang pada kami bersendirian, kata Allah, sebagaimana kami ciptakan pada mulanya, sebagaimana kita diciptakan pada permulaan kita secara bersendirian, begitulah kita akan datang menapak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalian akan meninggalkan apa yang telah kalian usahakan di atas muka bumi dahulu. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum, apa yang kita usahakan daripada binaan rumah kita, daripada taman-taman dan kebun-kebun kita, daripada pangkat dan kedudukan yang kita usahakan, daripada harta benda yang kita usahakan, Allah telah menyimpulkan, Allah telah menegur kita, Allah Subhanahu wa taala telah menasihati kita. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum, apa yang kalian usahakan di dunia akan kalian tinggalkan, dan kalian tak akan bawa apapun untuk menuju kepada Allah melainkan amal perbuatan saleh yang kalian usahakan, yang mampu untuk memberikan manfaat dan syafaat kepada kalian pada hari yang dikatakan oleh Allah, yauma yunfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, di mana hari pada ketika itu tidak akan bernilai harta benda dan juga anak-anak. Yang akan bernilai pada hari itu ialah jika seseorang datang bertemu dengan Allah, atallaha biqalbin salim, melainkan dia datang kepada Allah dengan jiwa yang terselamat, jiwa yang terselamat daripada sebarang penyakit-penyakit yang merosakkan hati, daripada riaknya, daripada takaburnya, daripada sombongnya, daripada sum'ahnya, daripada ujubnya, daripada pergerakan dan perbuatan untuk mengharapkan kedudukan dan pangkat, untuk mengharapkan pujian dan pujaan, untuk mengharapkan nilaian harta benda dunia. Semua itu adalah merupakan penyakit-penyakit yang akan menyebabkan hati kita rosak dan hati kita tidak mendapat pandangan yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah,
Allah menamplak kita pada ayat ini dengan mengatakan, wa ma nara ma'akum syufa'akum allazina za'amtum annahum fikum syuraka. Dan pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, kami tidak melihat besertamu pemberi syafaat yang kamu anggap bahawa mereka itu sekutu-sekutu Tuhan di antara kamu. Laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun. Sungguh telah terputuslah pertalian antara kamu dan telah lenyap daripada kamu apa yang dahulu kamu anggap sebagai sekutu Tuhan, sekutu Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Yang pada hari ini kita menganggap harta benda mungkin sebahagian daripada sekutu Allah, sehingga kita mengabaikan perintah Allah dan mengusahakan harta benda kita. Mungkin hari ini kita menganggap kedudukan dan pangkat merupakan sekutu Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sanggup untuk membelakangkan syariat Allah Subhanahu wa taala demi untuk mengejar pangkat dan pujian daripada manusia. Demi untuk sebuah kedudukan, kita mungkin mengabaikan perintah Allah, kita mungkin mengetepikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin meletakkan pelbagai alasan untuk kita tidak melaksanakan sebahagian daripada tuntutan ayat-ayat Allah atas alasan untuk kita mengecapi, untuk kita meraih sokongan daripada manusia. Semua yang telah kita utamakan selain daripada hak Allah dinamakan sebagai sekutu-sekutu Allah, dinamakan sebagai sesuatu yang telah kita utamakan melebihi hak Allah Subhanahu wa taala, melebihi perintah Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menganggap semua perbuatan itu adalah sekutu-sekutu Allah. Allah tersenyum melihat perbuatan manusia yang mendahulukan perbuatan-perbuatan yang lain, yang mengutamakan sesuatu hajat yang lain selain daripada hajat Allah, selain daripada kehendak Allah. Akhirnya Allah mengatakan ketika kita berjalan bersendirian menuju kepada Allah, seolah-olahnya Allah mengatakan, mana pi dulu pemberi syafaat kalian? Mana pi? Mana pi? Mana? Kemana hilangnya kebun-kebun kalian? Kemana hilangnya rantai-rantai pingat kalian? Kemana hilangnya darjah-darjah kebesaran kalian? Kemana hilangnya penyokong-penyokong kalian? Kemana hilangnya pendokong-pendokong kalian? Kemana hilangnya penasihat-penasihat 25% yang duk bagi nasihat di tepi telinga kalian, yang mengatakan tak payahlah, yang mengatakan tak payahlah, macam nilah, macam nilah, macam nilah. Kemana mereka? Kata Allah, laqad taqatta'a bainakum, dan sesungguhnya telah terputus pertalian antara kalian dengan mereka yang dahulu kalian anggap mereka sebahagian daripada sekutu-sekutu kami, kata Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalian lebih mengutamakan kehendak mereka, kehendak tuntutan kedudukan, kehendak tuntutan harta, kehendak tuntutan pangkat, kehendak tuntutan penyokong-penyokong kalian, lebih daripada kalian kemukakan, dahulukan, utamakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu kita akan tunduk dalam keadaan yang penuh dengan kemuraman di hadapan Allah. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minhum khafiyah. Al-Haqqah ayat yang ke-14. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu, tiada sesuatu pun yang ada dalam keadaan dirimu sepanjang 70 tahun, 80 tahun kamu hidup, melainkan semuanya jelas dan terang lagi bersuluh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La takhfa minkum khafiyah, tidak ada yang berselindung daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kebaikan sangat jelas, keburukan nampak jelas sekali. Tiada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah, kerana Allah mengetahui segala rahsia yang tersembunyi. Allah lah yang berkata dan menghisap hambanya, hari ini kamu perbuatkan sedemikian dan demikian, berlaku seperti ini dan berlaku seperti ini. Wahai hamba Allah, tahun telah berjalan cepat meninggalkan kamu. Orang-orang yang bermain-main telah menghabiskan tahun itu dengan tanpa guna, manakala orang yang bersungguh-sungguh dalam mengerjakan amal, memastikan amal dikerjakan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang soleh, mereka menghabiskan waktu mereka untuk mengerjakan kebaikan, manakala orang-orang buruk hanya menimbulkan keburukan yang sangat banyak dengan berlalunya tahun yang mereka lalui. Setiap orang akan melihat hasil kerjanya, yaitu pada hari mereka dibangunkan daripada kubur dan mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka kerjakan. Hari ini kita mungkin boleh tersenyum, hari ini kita mungkin masih lagi boleh merasa bahagia dan sebagainya.
Ada orang yang senang, lenang, rasa macam tak ada apa-apa, boleh main golf dan sebagainya, dalam keadaan rakyatnya sedang mengalami musibah dan tenggelam. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kalau sebelumnya sang isteri boleh ikut ke mana saja pergi, namun untuk suami balik meninjau kawasan banjir, dia kata hang balik naik pesawat biasa. Hang naik balik pesawat biasa, tinggal jet dekat aku. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semalam didedahkan di media-media masa bahawa pesawat itu telah singgah 6 buah tempat tanpa kehadiran pemimpin tertinggi negara. Muslimin muslimat, nak tengok, nak ikut pergi negara luar, aku ikut semua. Aku tak biar hang jalan seorang-seorang, macam mana hang tak arak kat aku pun tak arak dekat hang. Tapi untuk nak balik tengok banjir, hampir tenggelam seorang-seorang lah. Aku tak mau balik lagi, tinggal jet kat aku, hampir balik naik penerbangan awam biasa pada muka. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah benar. Tuan ingat saya ada bohong pula. Kalau orang polis tahu, orang Shah Alam tak tahu, bodoh. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apabila kita dibangkitkan daripada kubur, barulah kita akan dipertanggungjawabkan di atas apa yang telah kita kerjakan. Allah berfirman tentang keadaan manusia yang akan dibangkitkan di padang mahsyar Allah dalam surah Ali Imran ayat 106 107. Yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fazuqul azaba bima kuntum takfurun. Pada hari dan pada waktu itu ada muka yang putih berseri dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang yang hitam muram wajahnya, dikatakan kepada mereka dikatakan akafartum ba'da imanikum. Sebahagian para ulama tafsir menganggap ini sebahagian daripada ayat-ayat yang ditujukan kepada manusia yang beriman kepada Allah, tak ditujukan kepada manusia yang jelas mati dalam keadaan kafir. Tapi ayat ini jelas ditujukan kepada orang yang telah diberikan kepadanya keislaman, yang telah diberikan kepadanya keimanan, yang dia tahu Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya, yang dia tahu Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan nabinya, Allah Subhanahu wa taala telah membekalkan rasulnya dengan kitab Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala dia telah mempelajari tentang keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Dia mengetahui semua perkara-perkara asas berkaitan dengan keimanan dalam sesebuah aliran agama yang dia ikuti. Maka ayat inilah yang ditanyakan kepada manusia yang pernah mengaku dirinya sebagai Islam, yang pernah mengaku dalam dirinya sebagai seorang yang beriman, yang pernah mendirikan solat, yang pernah mengeluarkan zakat, yang pernah berpuasa sepanjang Ramadan, yang pernah melakukan haji di Baitillahil Haram. Kepada mereka dikatakan akafartum ba'da imanikum. Adakah kalian kufur kepada kami, kata Allah, setelah kalian beriman kepada kami? Fazuqul azaba bima kuntum takfurun. Nah, karena itu rasakan azab disebabkan kekafiranmu itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ladzina byaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang putih berseri wajahnya, maka mereka berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, berada dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan mereka kekal di dalamnya. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling baik dalam menjaga waktu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda selalu menjaga setiap minit dan detiknya bersama Allah. Setiap waktu dia lalui dan dihabiskan hanya untuk mengerjakan amal salehnya kepada Allah semata-mata, ikhlasnya kerana Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Berkata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, setiap perkataan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah zikir. Setiap amal perbuatannya adalah zikir. Setiap pergerakannya juga adalah zikir kepada Allah. Setiap siang dan malamnya dipenuhi dengan zikir kepada Allah, sama ada ketika di rumah ataupun sedang berpergian. Setiap saat dalam hidupnya selalu dipenuhi dengan zikir kepada Allah yang Maha Esa. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang berbunyi, ni'matani
maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal firaq. Ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh ramai manusia. Dua nikmat tersebut adalah nikmat sihat dan nikmat masa yang terluang. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tempoh 1 minggu yang lepas, ada satu orang kawan berkongsi sebuah cerita yang mungkin perkongsian ceritanya dengan saya untuk saya ceritakan dalam majlis ceramah ataupun kuliah-kuliah saya. Kata kawan saya, dia cerita tentang jiran kawan mak dia di kampung. Jiran mak dia di kampung. Kisahnya bermula pada suatu malam ketika mak dia dengan jiran perempuan dia keluar untuk menghadiri satu kuliah. Balik daripada kuliah, singgah minum, singgah makan sebentar sebelum balik ke rumah. Kemudian dalam masa makan itulah jiran mak dia ni cerita, dia kata, "Kak, saya ada satu kisah yang saya nak kongsi dengan kak untuk minta pertolongan kak." Dia kata, "Setakat mana yang kak boleh kongsi?" Kata mak kawan saya ni, dia kata, "Apa dia masalah?" Dia kata, "Masalah suami dia." "Kenapa dengan suami kamu?" Suami dia ni tuan-tuan seorang guru besar. Bukan cikgu cap kiang, cap ayam macam saya ni. Dia guru besar lah. Dia pencen umur 60 tahun ni. Saya tak ingat dia pencen bulan berapa. Bulan berapa? 7, 8, 9, 2014 yang lalu. Dia dah pencen ni. 2015 ni dia dah tak pergi sekolah dah. Dia kata, "Kenapa dengan suami kamu?" Dia kata, "Suami saya," dia kata, "ada perbuatan buruk yang masih lagi belum dia tinggalkan." Kata kawan saya ni, dia kata, 60 tahun nak pencen guru besar, dia kata ada lagi perbuatan buruk. Dia kata, "Apa dia?" Dia kata, "Berjudi dengan tikam ekor." 60 tahun ada guru besar tuan-tuan punya tak berhenti lagi tikam ekor dengan main judi. Berhutang alung dan sebagainya untuk berjudi sampai kad gaji dia alung pegang. Kad gaji dia alung pegang, Datuk. Kad gaji dia alung pegang. Dia tak boleh jolok, alung yang akan ambil. Kemudian dia dah nak pencen, dia akan dapat duit ganjaran kan. Dia akan dapat duit hadiah sepanjang dia berkhidmat sekian-sekian. Kalau cikgu ni dia mesti dalam sekitar 100,000 lebih. 120, 150,000 ikut dia punya rate DG gaji dia pencen. Kemudian kata si kawan saya ni, dia kata, "Saya nak minta tolong kau ni, nak buat macam ni. Ni dia dah nak pencen dah ni. Dia akan dapat duit sekian. Duit tu akan masuk ke akaun tu, habis semua alung akan ambil. Macam mana nak buat?" Dia kata. Maka kawan saya ni berkongsilah dengan kawan saya ni. Sebab tu saya ni sampai. Dia dan kawan saya ni pun dia carilah. Jalan sampai dapat seorang pegawai di bahagian Putrajaya yang bahagian cross duit masuk gaji ni. Berhubung kawan tu bercakap cerita tentang cikgu Rufsak ni yang kaki dia macam ni. Akhirnya dia minta untuk buat akaun lain dan sebagainya untuk duit tu di crosskan masuk dalam akaun yang lain agar tak jatuh ke tangan alung. Habis cerita di situ saja. Menarik macam tak menarik, tak menarik macam menarik. Lebih kurang macam tu saja cerita. Cuma nak cerita kat tuan-tuan, itulah sikap manusia. Dalam keadaan kelapangan, dalam hari ini kita tengok manusia nampak cantik semua. Rupanya ada masing-masing menyimpan satu perbuatan buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tikam ekor. Satu pengalaman saya juga dalam tempoh cuti sekolah, bawa isteri nak pergi beli barangan di Watson dengan Guardian di Kangak tu, tanya orang pelih lah, abang tak tahulah kan. Dia kata daripada Guardian, daripada Ayam Mas depan bangunan KWSP ni, dia ada satu bangunan panjang, dimula dengan kedai Ayam Mas, kedai spare part motor sampai Hong Leong Bank di hujung. Tengah-tengah tu ada Guardian, ada Watson, ada kedai sport Toto. Jadi kedai sport Toto tu dia duduk tengah-tengah tu, di antara Watson dengan Guardian. Saya berhenti kereta saya tuan-tuan betul-betul depan kedai sport Toto tu. Ni aku nak tengok apa nak jadi. Kan. Ya Allah, bagilah cerita ni. Ni nak bawa pergi dalam kuliah ni, habis modal dah ni kan. Kemudian isteri saya masuk Watson, cari 2-3 barang, keluar Watson masuk Guardian pula. Saya duduk tu, mula-mula saya duduk tengok kawasan lapang dalam kawasan kedai sport Toto. Alih kepala, nampak satu frame besar. Frame yang mengatakan sijil perlesenan perjudian daripada kerajaan Malaysia sekian bahawa remaja berusia 17 tahun tidak dibenarkan untuk berlegar-legar dalam premis ini, dan kemudian ada tulisan besar, huruf besar semua, Islam telah mengharamkan perjudian. Itu besar, dia pun ada. Mungkin syarat-syarat nak buka kedai sport tu dia kena bubuh frame tu. Dia tulis Islam melarang orang penganutnya berjudi. Duk tunggu, ada seorang mangsa cerita malam ni. Ada seorang mangsa tu adalah seorang bapa, adalah seorang pakcik. Saya anggap umur dia saya tak pastilah.
di penghujung 50-an ataupun awal 60-an. Dua orang bekerja sebagai seorang cleaner di bangunan KWSP. Tak pasti dia bekerja dengan KWSP ataupun dia bekerja dengan Unimap ataupun dia bekerja dengan Maybank situ. Sebab situ ada 3 premis yang besar. Dia salah seorang yang pakai pakaian cleaner. Saya duduk tengok dia daripada jauh, sebarang jalan. Memang saya duduk memerhatikan dia. Dia duduk pegang penyapu dengan cok tu. Dia duduk sapu. Belegar di kawasan bangunan tu, lari dia letak di tepi dinding penyapu dengan dia punya skop tu. Dia berjalan turun tangga. Hati dah kata dah, pakcik ni nak pergi mana? Pakcik ni nak pergi bayar duit kereta di bank ke? Pakcik ni nak main tikam ekor? Hati duk kata ni. Pakcik tu tengok kereta kiri kanan, dia lintah naik atas divider. Naik atas divider, tengok pula kereta daripada kiri yang duk main, kereta tak ada, dia lintah turun. Jalan sampai depan Holiong, dia kono tuan-tuan. Saya kata pakcik ni bukan nak pergi bank. Pakcik ni nak pergi beli ubat di Watson kot, ataupun Guardian, ataupun tikam ekor. Pakcik tu lintah depan kereta saya tuan-tuan. Lintah depan kereta saya dalam keadaan dia pakai topi yang ada cepiah depan tu yang besar, topi macam orang pergi bendang, ada ekor belakang ala-ala tentera sikit untuk tutup tengkuk dah daripada kepanasan. Dia berjalan masuk. Dia bawa keluar, saya tak rasa dalam RM1 ataupun RM2 saja. Itu duit yang dalam paket dia. Saya tengok dia bawa keluar duit tu, dia ambil kertas kecil, dia tulis. Tak tahulah nombor apa yang dia mimpi semalam, dia tulis nombor tu. Kemudian dia pergi kat kaunter, dia letak duit RM2-3 yang saya nampak tu dengan kad putih dia, dan dia ambil satu kupon. Dia duduk belek kupon tu tuan-tuan dalam keadaan tersenyum. Senyum, dia tengok dia punya ganjaran, big prize. 2 digit, RM145,000. Yang ni RM450,000. 4 digit harga. Dia senyum. Yang ni dia kata esok kena apa ni. Dia simpan kupon tu tuan-tuan, dia masuk dalam paket. Dia jalan balik tuan-tuan, dia lintah jalan. Duk doa dalam hati, ya Allah, bagilah pakcik ni tak kena langgak. Jangan kena langgak kereta. Langgak kereta waktu ni tuan-tuan mati. Tak tahu Allah nak letak di mana. Duk berjalan dalam keadaan tikan kok. Bagilah lintah jalan, dia lintah jalan dengan selamat. Alhamdulillah, dia dapat pegang balik penyapu dia. Dia meneruskan kerja dia sebagai seorang cleaner. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman macam ni, ada lagi manusia-manusia yang masih belum diberikan kebebasan untuk berfikir. Ni yang tadi dikatakan oleh Allah, awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fih. Adakah umur yang telah kami berikan kepada kamu belum cukup untuk kamu berfikir? Jika kamu ingin berfikir, kamu abaikan masa sihatmu, kamu abaikan masa yang terluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Mereka mensia-siakan nikmat tersebut dengan menggunakannya untuk melakukan kemaksiatan dan memenuhkan nafsu syahwat mereka. Mereka menggunakan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama mereka. Mereka mendengar muzik dan nyanyi-nyanyian yang menyebabkan Tuhan langit dan Tuhan bumi murka. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang menghabiskan waktu malam dan siang hanya untuk berfoya-foya, hanya untuk menentang agama Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk membuat Allah Subhanahu wa taala murka, hanya untuk bermaksiat dan menentang Allah. Di hadapan kamu akan datang tahun baru yang berkata kepada kamu, malam tahun baru itu, kata Dr. Aid Al-Qarni, masa waktu akan berkata kepada kita, demi wahai anak-anak Adam, pergunakanlah aku untuk melakukan kebajikan. Setiap masa, setiap waktu yang datang tuan-tuan, bila datang saja tahun baru, datang saja hari baru, waktu akan berkata kepada kita dalam keadaan kita sedar ataupun kita tidak sedar, wahai anak Adam, gunakanlah aku untuk melakukan kebajikan kepada Allah. Demi zat yang menguasai diriku, sesungguhnya jika aku telah pergi daripadamu, aku tidak akan pernah kembali untuk selama-lamanya. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Sebab itulah orang-orang soleh selalu berwasiat untuk menjaga waktu dan umurnya dengan sebaik-baik mungkin. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Namun ada manusia yang masih lagi keji perbuatannya. Ada lagi manusia yang masih hasad dan dengki. Tuan-tuan dan puan-puan, ini juga kisah benar. Berlaku pada 31 hari bulan 12 2014, petang penutup tahun 2014. Bilik mayat Hospital Besar Kangar atau nama barunya Hospital Tengku Fauziah sekali lagi mencatatkan satu sejarah bagi tukang-tukang mandi mayat. Dan salah seorang tukang mandi mayat itu adalah anak murid kami tuan-tuan di Perlis, yang juga menganjurkan kuliah-kuliah di tempatnya dan sebagainya. Petang dia mandi mayat,
malam saya pergi kuliah tempat dia di padang kota, malam tu dia cerita dekat saya tuan-tuan, kisah yang juga nak dikongsikan bahawa beginilah manusia tuan-tuan. Manusia yang tidak pernah puas. Berlaku satu kematian di hospital Tengku Fauziah pada petang tu ataupun pada tengah hari tu. Apa yang berlaku di bilik, apa yang berlaku di wad, wallahu alam. Ada adik-beradik, tak ada adik-beradik, ada keluarga, tak ada keluarga, ataupun ada keluarga namun telah disusun, yang abang pi ke sana, yang adik pi ke sini, seorang pi cari bikhu, seorang pi bagi tahu kat tuan imam, seorang pi ke bilik mayat dan sebagainya. Namun akhirnya di bilik mayat itu tinggal satu orang waris yang menjaga si mati, yang mungkin daripada kalangan ayahnya, ahli keluarganya dan sebagainya. Seorang yang akan mewariskan harta kepada mereka, yang dia akan melakukan sesuatu perkara yang mungkin tuan-tuan juga tak pernah dengar, ataupun tuan-tuan pernah dengar tapi saya tak pernah dengar. Inilah dalam kehidupan saya baru pernah dengar kejadian macam ni, iaitu setelah mana mayat dibawa ke bilik mayat, ketika kawan saya ni nama Hakimi, dia buka mayat tu untuk dia nak mandikan mayat tu. Apa yang mengejutkan, jangan terkejut, tak ada apa yang berlaku. Wajahnya seperti biasa, orang semua lengkap, tak ada kisah-kisah aneh. Yang aneh cuma satu aja makna. Yang aneh ke 10 jari Datuk ada dakwat biru hak dok cok tangan tu. 10 jari biru ke semua Datuk Ustaz. Angkat jari belah kanan, jari 5 jari biru, angkat tangan belah kanan, semua jari-jari biru. Tak tahulah dia cok form apa. Form tanah ke apa ke, dia berkenan dengan tanah tepi jalan ke, yang pok dia nak tinggal. Nanti kalau masuk dalam pembahagian harta pusaka, mungkin dia tak akan dapat tanah di tepi jalan yang ada nilaian dan sebagainya. Maka dia uruskan apa yang nak diuruskan, dia suruh semua adik-beradik dia keluar pergi urus kerja-kerja di luar. Biar saya jaga ayah di sini. Dia bawa keluar form tuan-tuan dengan kabun dakwat warna biru tu, ambil tangan ondur dia, 1 cop, 2 cop, habis tangan ni pula cop semua. Selesai tutup, tolak pergi bilik mandi, dia keluar di dalam. Orang tangkap gambar tuan-tuan, dalam orang tangkap gambar, ambil gambar bukti, ambil tangan je lah, tangan nama tak ada, tangkap perap, tangkap belah ni perap ke 10 jari ada dakwat tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, anak-anak yang kita akan tinggalkan tak tahu lagi nak buat macam tu ke tak buat macam tu dekat kita. Kita doakan kita tak ada anak yang akan buat perangai buruk macam tu tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, fitnah yang terjadi pada akhir zaman tuan-tuan, kerja-kerja yang sedemikian mungkin dulu tidak pernah berlaku. Namun Piramli dah buat cerita dah tentang ada manusia, ada daripada kalangan ahli waris yang doa saja bila nak mati. Aku minta waktu hidup hang tak bagi. Aku suruh dah ayah sign lah saya nak tanah ni, tak bagi. Tak apa, hang tunggu hang mati beringat. Dr. Zain menggambarkan bahawa penyakit ayah anda semakin berat. Apa pendapat kakanda? Ini ada alamat mati. Kalau ayah anda mati, siapa yang akan menguruskan harta ayah anda? Kakanda lah, sebab kakanda yang sulung. Oh, dia kata tak boleh lah, ini dinamakan diktator. Kakanda yang tua, kanda akan mati dulu. Adinda yang uruskan semua harta kakanda. Kakanda kena serahkan semua harta kakanda, harta ayahanda kepada adinda. Kakanda jangan ambil 1 sen pun. Inilah dinamakan dengan demokrasi. Demokrasi apa? Demokrasi terpimpin kepala otak kau. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gambaran dah berlaku tuan-tuan. Dia dah berlaku, zaman tu dah berebut dah tuan-tuan. Orang dah dapat sekian-sekian ratus juta pound sterling. Oh, adinda cuma dapat rumah yang 2-3 tahun lagi bakal akan rubuh. Adinda tidak menyangka bahawa adinda mempunyai saudara yang berhati busuk. Tu dah tersembuk ayat dia keluar pergi kameraman kan. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan-puan. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Penutup ringkas, last. Kita nak menceritakan saat kematian para pemimpin besar terdahulu. Dr. Ain Al-Qarni alhamdulillah hafizahullah telah menceritakan kepada kita tentang saat-saat kematian pemimpin besar terdahulu. Antaranya yang awal ni saya tak nak baca, tuan-tuan baca sendiri. Kita pindah muka surat 212. Antara yang menarik tuan-tuan kena tahu, antara persoalan, antara berkata ahli-ahli ilmu, ahli-ahli sejarah pernah bertanya kepada Nabi Allah Nuh tentang saat kematian dia. Berapa lamakah kamu hidup wahai Nuh? Nuh mengkhabarkan bahawa dia hidup 1000 tahun. Ditanyakan kepada Nuh alaihi salam, bagaimana kamu menemukan hidup kamu selama itu?
Nuh menjawab, demi zat yang menguasai diriku, saya tidak menemukan kehidupanku selama 1000 tahun, melainkan hanya seperti aku masuk daripada satu pintu dan keluar pada pintu yang lain. Itulah tempoh 1000 tahun yang aku rasai. Kata Dr. Aid, wahai orang yang hidup 76 tahun. Siapa 76 angkat tangan? Tak apa ni angkat tangan. Saya dah angkat tangan. Siapa? Wahai yang memiliki umur 76 tahun, kamu tidak akan hidup 1000 tahun. Kenapa kamu gunakan umur 76 tahun itu untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kamu melakukan umur 76 tahun itu hanya untuk melampaui batas-batas Allah Subhanahu wa taala? Kenapa engkau gunakan umur 76 tahun hanya untuk melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita hidup 1000 tahun baloi kita langgar hukum Allah 100 tahun, kita ada lagi 900 tuan-tuan untuk kita bertaubat dan beramal soleh. Kita hanya memiliki umur 76 tahun, 80 tahun sahaja. Ada berapa masa yang kita nak minta, sebab itu Allah tak bagi dah kita minta. Kita minta kepada Allah, kita mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Penghujung surah Al-Munafiqun Allah mengerakamkan bahawa ada daripada kalangan umat yang umurnya sekitar ini mengatakan, kalau kamu panjangkan sedikit umurku ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, kalau kamu panjangkan sedikit umurku 3-4 bulan, setahun lagi, fa asaddaqa wa akum minas salihin, tentu kamu akan melihat, aku akan menjadi orang yang soleh di sisimu. Allah tanya balik, 70 tahun tak cukup kau nak soleh? 80 tahun tak cukup untuk kamu menjadi soleh? Takkan kerana 7-8 bulan mampu untuk menjadikan kamu orang yang soleh di sisiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dirakamkan tentang Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi, nak mati pegang Quran. Orang kata, wahai imam, adakah nak mati pun, adakah dalam keadaan sakarat kamu masih pegang Quran? Kata Junaid bin Muhammad, inilah masa tidak ada orang yang paling memerlukan Al-Quran pada saat ini melainkan aku. Kalau sebentar lagi aku akan mati, bila aku dah mati aku dah tak dapat menyentuh dan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dirakamkan tentang Al-Imam Az-Zahabi bercerita tentang seorang khalifah daripada pemimpin Bani Umayyah yang bernama Abdul Malik bin Marwan rahimahumullahu taala wa radhiyallahu taala anhu ardah. Ketika sampai saat sakaratnya, Allah Subhanahu wa taala membuka hijabnya sehingga akhirnya dia duduk dalam kamarnya bersendirian. Dia dapat dengar tukang-tukang cuci pinggan sedang membasuh pinggan. Dia dapat dengar tukang-tukang cuci baju sedang menyuci baju. Tukang-tukang cuci tingkap istana sedang menyuci tingkap istana sambil menyanyikan lagu-lagu dan nyanyian-nyanyian untuk menghiburkan diri mereka sepanjang mereka bekerja dalam istana. Maka akhirnya Abdul Malik bin Marwan mengatakan dalam hatinya sambil menangis, ya Allah, seandainya kalau hari ini aku mati sebagai seorang tukang cuci, hari ini ya Allah kalau aku mati sebagai seorang tukang basuh, alangkah bahagianya aku. Namun hari ini aku mati bukan sebagai seorang tukang cuci. Hari ini aku mati bukan sebagai seorang tukang cuci tingkap, bukan sebagai seorang cuci pinggan istana, kata Abdul Malik bin Marwan. Tapi hari ini, kata Al-Imam Az-Zahabi merakamkan kisahnya, menyebutkan, tapi hari ini aku mati sebagai seorang raja yang mentadbir kerajaan Bani Umayyah, yang mentadbir kerajaan Islam waktu ini, yang semua persoalan akan ditanggung, akan diberikan, akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, bapa yang saleh melahirkan anak yang saleh, alhamdulillah. Ketika anaknya yang bernama Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan menaiki tahta, juga merupakan antara khalifah Bani Umayyah yang mendapat pujian daripada para ahli sastrawan, daripada ahli sejarah, daripada ahli tarikh, dengan mengingatkan pada saat kewafatan Al-Walid bin Abdul Malik, dengan ketika mana dia menghadapi saat sakaratul maut, maka dia turun daripada singgah sana istana, keluar dia daripada istana, turun
sampai ke hadapan istana. Dia berlutut di atas debu-debu tanah dan kemudian dia mengambil semua debu-debu tanah dan melumurkan wajahnya. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, menyesal di atas semua kesalahan, di atas kesilapan yang pernah dia lakukan sepanjang pemerintahan Bani Umayyahnya. Kemudian dia mengambil batu-batu kelikir kecil, kemudian dia melempar kepada tubuhnya sambil menangis dan membacakan sebahagian daripada surah Al-Haqqah ayat yang ke-28 dan 29 yang berbunyi, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Pada hari ini hartaku sesekali tidak dapat memberikan manfaat kepadaku, telah hilang kekuasaan dan kerajaanku pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, pemerintah mana antara kita yang kita tengok sepanjang sejarah kemerdekaan kita yang dirakamkan oleh ahli-ahli sejarah Malaysia yang melakukan hal yang demikian, yang turun untuk melumurkan dirinya, yang turun untuk melakukan kerja dengan penuh keikhlasan, melakukan kerja dengan penuh ketulusan semata-mata kerana Allah, yang selalu untuk senantiasa memberikan keutamaan kepada rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, pada Ayyamir Ramadah ataupun Amir Ramadah yang berlaku pada tahun 17 dan 18 Hijrah pada zaman pemerintah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah, dikatakan sepanjang 9 bulan berlaku kemarau panjang itu, Umar tidak menyentuh beberapa makanan. Antaranya Umar tidak menyentuh lemak daging, Umar tidak menyentuh daging, dan Umar tidak menyentuh susu, baik susu kambing maupun susu unta maupun susu lembu. Apa jenis susu tidak disentuh oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ardah. Satu ketika Umar mengadakan satu kenduri, menyembelih beberapa ekor unta, dan kemudian ketika mana dicedokkan dalam bekas makanan untuk dihidangkan kepada Al-Amirul Mukminin Umar Al-Khattab, terkena di bahagian belakang unta, dihidangkan kepada Umar. Tiba-tiba Umar melihat lemak yang indah yang menghiasi daging belakang unta. Umar menangis. Umar mengatakan, jika aku makan daging ini pada hari ini, tentu aku akan mendapat siksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Ayyamir Ramadah juga dirakamkan seorang khadam pembantunya mendapatkan segelas susu dengan harga yang sangat mahal. Dibawa segelas susu itu kepada Umar Al-Khattab. Ditanya oleh Umar, berapa harga kamu dapatkan nilaian segelas susu ini wahai khadamku? Khadam dia beritahu dengan harga sekian-sekian dirham ataupun sekian-sekian dinar. Maka Umar menangis dengan mengatakan, kalau aku minum susu ini, sudah tentu aku tidak akan dapat terlepas daripada kemurkaan Allah. Agihkan susu ini kepada fakir-fakir miskin yang masih memerlukan. Kalau aku tidak merasai kesusahan mereka, bagaimana aku mampu untuk merasai penderitaan mereka? Kata Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dirakamkan pada saat kewafatan Al-Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid radhiyallahu taala anhu wa ardah, pemerintah daripada kalangan Bani Abbasiyah, menyebutkan ketika dia telah mendirikan, ketika mana dia memerintah dengan satu penguasaan dunia yang sangat luas, daripada Asbania sampai ke Sanat, daripada kawasan Taiskan sampai kepada Afrika Selatan, dia membangunkan empire yang cukup hebat. Dan kemudian dia berkata kepada ahli-ahli ilmu, daripada ahli-ahli tasawuf, daripada ahli-ahli sufi yang berada di sekitar Harun Ar-Rasyid, antaranya penyair yang bernama Abu Al-Atiyah, dikatakan kepada Abu Al-Atiyah pada saat kewafatan Harun Ar-Rasyid, dia mengatakan, wahai Abu Al-Atiyah, karangkan beberapa ungkapan syair untuk aku dengar, memuji kekuasaan kerajaan dan istanaku, kata Harun Ar-Rasyid. Tujuan dia bukan untuk berbangga, tuan-tuan. Tujuan untuk dia menebus semua kesalahan, untuk dia balik kepada Allah dalam keadaan dia telah menyembahkan semua tanggungjawab dan amanah yang dikerjakan dengan baik. Maka kata Abu Al-Atiyah, dia telah merangkam, dia telah menulis beberapa syair, antaranya yang berbunyi, hiduplah di bawah naungan istanamu yang sangat megah dan nyaman, selama kamu terlihat masih selamat. Lagi menuduk hidup, wahai Harun Ar-Rasyid, tengoklah istana dan empire ini. Kerana nanti kalau sudah mati, kamu dah tak boleh tengoklah semua ni. Harun Ar-Rasyid berkata dalam keadaan sebab, teruskan syairmu. Abu Al-Atiyah mengatakan, apa yang kamu ingin akan selalu terpenuhi di setiap pagi dan setiap petang. Selagi mana hidup. Kalau dah mati, tiada lagi hidangan dan pagi dan petang. Abu Atiyah meneruskan syairnya lagi dengan mengatakan, namun ketika nafas akan keluar, maka akan tersendat di dada dan sampai di kerongkongmu.
dan kemudian meneruskan kata-katanya lagi, maka pada saat itulah kamu akan mengetahui hal yang sebenarnya, wahai Harun ar-Rasyid, bahawa kamu hanya berada dalam tipu daya dunia semata-mata. Tuan-tuan dan puan-puan, saat ini dirakamkan oleh ahli sejarah bahawa Harun ar-Rasyid sedang terlantar di atas katil, duduk di kawasan pembaringan menghadapi sakarat, dan beberapa ahli-ahli syair sedang mengeluarkan syair untuk mendendangkan kepada Harun ar-Rasyid kerana ia merupakan perintah dan kehendak Harun ar-Rasyid. Kemudian mata dia terbuka, kemudian dia bangun, kemudian dia menoleh ke arah komandan-komandan tentera yang datang memberikan penghormatan terakhir pada dia. Dia memandang gubernur-gubernur yang dia lantik juga datang untuk memberikan penghormatan pada dia. Dia juga memandang kepada menteri-menteri kabinet yang ada pada saat itu dalam kamarnya untuk menyaksikan, untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Harun ar-Rasyid. Kemudian selepas dia tengok semua komandan tentera, dia tengok menteri, dia tengok gubernur, akhirnya Harun ar-Rasyid dirakamkan memandang ke langit dan kemudian mengangkat tangan dan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, wahai zat yang tidak akan sirna, wahai zat yang tidak akan pernah hilang kerajaanmu, yang tidak akan pernah binasa kerajaanmu, berikanlah kasih sayang kepada orang yang bakal hilang kerajaannya pada hari ini. Habis ucapan itu ulama merakamkan Harun ar-Rasyid diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ada golongan-golongan yang dirakamkan, yang diceritakan pemerintah yang mati menuju ke neraka, juga kisah yang ditinggalkan, ada juga pemerintah yang dirakamkan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Bagi para pemimpin sekalian, maka renunglah jalan, sama ada kalian memilih jalan Fir'aun, ataupun memilih jalan Haman, ataupun memilih jalan Qarun, ataupun kalian memilih jalan yang ditinggalkan oleh Abdul Malik bin Marwan, Umar bin Abdul Aziz, Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dan lain-lainnya yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketakwaan, yang senantiasa menangis di atas setiap kesengsaraan yang berlaku kepada rakyat mereka. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, cukup rasanya masa yang agak panjang saya ambil pada malam ini untuk menceritakan berkaitan dengan sambutan tahun baru, azam tahun baru, menceritakan apa yang telah kita tinggalkan. Mudah-mudahan kita akan menjadi umat yang tidak akan mensia-siakan masa berkumpul di antara warga-warga lama dan warga-warga baru seperti kami. Sebagaimana kata para ulama fiqh, al-jam'u baina qadimis salih wal jadidun nafi'. Kita berhimpun hari ini adalah untuk kita berkongsi, untuk kita sama-sama mendoakan antara salah satu sama lain, di antara qadimis salih, antara orang-orang yang lama senantiasa beramal saleh kepada Allah, wal jadidun nafi', dan orang-orang muda yang ada bersiap siaga untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Yang baik itu datang daripada Allah, kekurangan juga datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan, apa yang kita bahaskan dapat menjadi pengajaran untuk diri kita semua dalam membentuk perjalanan 2015 ini dalam keadaan semangat yang terus berkobar-kobar dan terus membara untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala, untuk mendaulatkan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk meletakkan agama dalam setiap hati penganut-penganut Islam yang ada di atas tanah air yang tercinta dan bertuah ini. Yang baik itu datang daripada Allah, kekurangan juga daripada Allah melalui kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa yang ada peminat kopi Matin di sini, kita ada bawa stok untuk siapa yang berminat